Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar seluruh peminat bola sepak Liga Malaysia? Berjumpa kita pada kali ini di Bulletin MFL yang merupakan edisi kali ke-6. Rasanya masih belum terlewat kita ucapkan tahniah kepada pasukan Johor Darul Ta'zim yang dinobatkan selaku juara CIMB Liga Super, sementara Pulau Pinang yang juga berjaya muncul juara di saingan Liga Premier. Pasukan Johor Darul Ta'zim mengesahkan kejuaraan mereka setelah benam bergaya 4-1 ke atas Sabah di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri yang juga merupakan kejuaraan kali ke-7 berturut-turut, malah tidak tewas dalam 10 perlawanan. Sementara itu, pasukan Pulau Pinang juga berjaya meraih kejuaraan pertama mereka dalam saingan Liga Premier setelah menewaskan Kelantan United 4-0 di Stadium Bandaraya. Malah mereka juga berjaya menamatkan setakat ini dengan 10 perlawanan tanpa sebarang kekalahan. Jadi apa kata kita ikuti laporan yang disediakan? Malah media MFL juga turut menemu ramah beberapa penyokong yang hadir semasa live viewing party yang diadakan di luar Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Jom kita saksikan. Dalam perlawanan itu, Safawi yang beraksi buat kali terakhir sebelum berangkat ke Portugal meninggalkan kenangan istimewa kepada JDT apabila meledak gol yang cukup menarik pada minit 56 dan selain jaringan kedua peribadi di minit 61. Sebelum itu, Diogo terlebih dahulu membuka tirai jaringan pada minit 38 dan satu lagi gol menerusi Leandro Velasquez pada minit 84. Gol sagu hati Sabah dijaringkan oleh pemain import kacukan Thailand Jerman Dennis Buschening pada minit 74. The success is about the players. The success is about TMJ. The success is about GDT. I'm only someone who gives whatever they require me to give and try to do my best. And of course, I'm proud. I'm proud to be part of from JDT for a long time already, 5 years here. So I've been everywhere. I've been losing. I've been drawing. I've been winning. I've been suffering the pressure and the good things, the not very good things, and we're still here. And this is the most important. Everybody try to win. Every team try to win. Sementara itu, penyokong JDT juga tidak ketinggalan meraihkan kejayaan pasukan mereka di pekarangan Stadium Sultan Ibrahim apabila pihak pengurusan JDT menganjurkan live viewing party dengan mereka boleh menyaksikan perlawanan di skrin gegasi dari dalam kereta secara penjarakan sosial. Kami penyokong-penyokong JDT dapat juga berpeluang untuk menyaksikan perlawanan walaupun ini adalah satu norma baru. Kita dapat tengok dalam suasana yang baru dan suasana pun sangat meriah jugalah, kan? Semua dapat tengok benda-benda macam ni lah. Dekat negara luar pun dah ada buat. Tapi bagus lah. Kita sokong benda-benda macam ni. Lagi bagus. Senang kan? Taklah terperap kat rumah aja kan. Boleh juga tengok macam ni kan. Satu pembaharuan yang dibuat oleh pihak pengurusan pasukan JDT. Ramai juga saya tengok, saya pun tak sangka first time saya datang ni dalam keadaan yang dengan COVID macam ni. Alhamdulillah ramai juga sambutan yang daripada penyokong JDT. Kemenangan Pulau Pinang selain disusuli keputusan seri pencabar terdekat Kuala Lumpur dengan Perak 2 mengesahkan kejuaraan bagi skuad Harimau Kumbang biarpun masih berbaki satu perlawanan. Pemain import dari Korea Selatan Lee Chan-hun terus konsisten apabila membuka tirai gol pada minit 18 disusuli pemain muda Al-Hafiz Harun selang 2 minit kemudian. Bobby Gonzalez turut tidak ketinggalan menambah jaringan pada minit 53 sebelum pendahulu penjaring terbanyak Liga Premier Casa Grande menambah gol keempat pada minit 73 yang juga menjadi gol ke-9-nya setakat ini. Sementara itu, persaingan tempat kedua masih sengit dengan hanya tinggal Kedah dan Perak sahaja yang kekal bersaing bagi merebut salah satu slot Piala AFC yang ditawarkan selaku naik juara CIMB Liga Super. Perak melakukan kebangkitan dramatik apabila berjaya bangkit daripada ketinggalan 3 gol untuk mengikat Pahang 3-3 di Stadium Darul Makmur bagi memastikan peluang mereka ke Piala AFC terus bernyala. Separuh masa pertama jelas menjadi milik Pahang apabila Ardinesh, Nick Sharif Hasifi dan Ivan Carlos masing-masing melakukan jaringan. Namun, skuad Tok Gajah gagal mengekalkan prestasi yang sama pada 45 minit baki permainan seterusnya.
J. Parthiban menjadi penyelamat Perak melalui gol penyamaan pada minit terakhir perlawanan selepas dia dan Sharif Fikri berjaya merapatkan jurang pada minit 48 dan minit 85. We came in half time and had to tell the players a few truths, and second half was different class. So very happy with the performance, especially second half. And in that first half, do you think the team could have been more compact? Absolutely, absolutely. We had a couple of chances to score. We had a couple of chances, maybe one penalty. At the end of the day, they're a good side. They're a good side at home. They counter attack very well. They're very quick, and they caught us on the break basically. So we fixed it at half time, and luckily second half we played well. Di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Kedah berhempas pulas mengatasi cabaran Melaka hasil tunggal pemain pertahanan Shakir Hamzah pada minit 19 untuk naik tangga kedua CMB Liga Super. Kecemerlangan penjaga gol Azri Ghani turut menjadi faktor penyumbang kemenangan Kedah apabila banyak menyelamatkan percubaan berbahaya pemain Melaka. Buat pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada coach yang percaya kepada saya. Yang kedua, saya tak buat ni first game saya. First game yang amat penting bagi saya. Saya harap game malam ni memang yang terbaik. Semua bagi yang terbaik. Bagi komitmen yang terbaik. Apakah yang dipesan oleh Coach Aidil sebelum Azri perlawanan ini? Coach cakap enjoy your game ni. Dia kata apa saja keputusan dia okey, dia support ke belakang tu je lah. Apakah yang menjadi motivasi untuk Azri setelah beberapa game tidak berhasil dan malam ini diberi peluang untuk berhasil? Apakah motivasi kepada Azri? Alhamdulillah, malam ni malam yang paling puas bagi saya. Sebab hari ini clean sheet yang pertama saya. Dan ini yang peluang yang pertama saya coach bagi kat saya. Saya harap game lepas game lawan Perak saya nak all out lagi. Saya nak tengok Kedah lebih bagus lagi. Tahniah Azri, anda man of the match kami pada malam ini. Tahniah. Terima kasih. Kami juga tidak lupakan komen peminat serta pandangan mereka di Facebook Malaysian Football League serta Instagram MFL yang sudah pasti akan banyak menceritakan tentang kejayaan pasukan JDT dan Pulau Pinang pada minggu lalu. Okeylah, pandangan pertama kita ambil daripada Ali Abu Bakar di mana sambutan bertaraf dunia terbaik JDT sejarah dicipta terus tercipta. Itu juga dengan daripada Azrizam, World Class Celebrate Amazing Moment Champion J7. Maksudnya 7 kali. Wahidah Tasha malam terakhir Safawi Rashid dalam Liga Super selamat maju jaya. Sebenarnya kita ketahui Safawi Rashid akhirnya telah akan berhijrah ke Portugal selama semusim. Sementara itu pandangan daripada Ramli Muhammad di mana Ramli yang juga saya rasa merupakan peminat JDT. Congrats JDT, anda memang layak jadi juara. Bersedia dah kerana musim depan pula pastinya tim-tim lain akan berusaha lebih gigih untuk merampas takhta anda. Sementara itu untuk saingan Liga Premier sudah tentu komen-komen penyokong pasukan Pulau Pinang yang menguasai dalam Facebook MFL di mana Muhammad Ridwan, yes, Pulau Pinang masuk Liga Super, harap dapat juara Liga Super mungkin untuk musim depan. Mufir Steady Penang, next year Liga Super pula, buat yang terbaik. Okey. Sementara itu pandangan daripada peminat-peminat lain iaitu Syah Abdul Jalil, tahniah Penang selamat datang ke Liga Super from Ipoh. Fazil Kohyo Ahmad, tahniah pengurusan dan pemain Penang 2020. Baiklah, sebelum kita berpisah, apa kata kita lihat jadual pada minggu hadapan yang merupakan minggu terakhir untuk saingan Liga untuk CMB Liga Super serta Liga Premier serta kedudukan pasukan masing-masing dalam carta Liga pada minggu ke-10. Aksi yang dijangka menarik sudah tentu melibatkan pertemuan dua pasukan dari utara iaitu Perak dan Kedah di Stadium Perak Ipoh kerana pebenang pada perlawanan ini akan mengesahkan kedudukan mereka di tangga kedua CMB Liga Super. Selain itu, Sabah juga terlihat pasti mahu mencari kemenangan apabila turun berdepan UiTM FC bagi mengelakkan diri mereka daripada tersingkir ke saingan Liga Premier musim depan. Ini pula merupakan carta CMB Liga Super di mana kita boleh lihat JDT yang sudah mengesahkan kejuaraan dengan memungut 26 mata, diikuti Kedah yang hanya dipisahkan 1 mata dengan Perak. Sementara Terengganu FC masih berpeluang menamatkan tempat ketiga jika menang pada asyik terakhir minggu ini. Bagi Liga Premier, perebutan slot ke TM Piala Malaysia dijangka cukup menarik pada minggu ini kerana masih ada 2 slot yang masih terbuka untuk direbut.
oleh Kelantan, Negeri Sembilan, Kelantan United, UKM FC dan Sarawak United. Dari apa yang kita boleh lihat, pertemuan Negeri Sembilan dan Sarawak United di Paroi dijangka pasti sengit selain Kelantan akan ke Lakin untuk berdepan Johor Darul Takzim 2. Kedudukan Liga Premier pula kita boleh saksikan Pulau Pinang juga unggul dengan catatan 26 mata tanpa sebarang kekalahan, dan juga tahniah kepada Kuching FA yang telah layak ke TM Piala Malaysia walaupun mereka merupakan pendatang baru dari Liga M3 pada musim lalu, tetapi mereka berjaya meraih 4 kemenangan berturut-turut bagi letakkan mereka di kedudukan kelima seperti mana yang kita lihat di carta Liga Premier. Jika anda sebarang komen dan juga pandangan, anda boleh utarakannya di laman Facebook kami Malaysian Football League dan juga IG MFL_MY. Dan juga jangan lupa ikuti perkembangan pasukan-pasukan sokongan anda di laman web kami iaitu www.malaysianfootballleague.com. Sampai kita berjumpa lagi, dan jangan lupa temu janji anda di siaran langsung Unify TV, YouTube Unify TV, manakala My Kujo bagi aksi Liga Premier. Assalamualaikum dan salam sejahtera.